Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya segmen Doktor dan Anda. Ya, setiap Khamis kami bawakan untuk anda dan kali ini kita nak cerita berkenaan dengan nyamuk Aedes berwolbachia. Saya pertama kali juga dengar. Pertama kali saya dengar saya takut sebab saya ingat ni adalah satu lagi jenis nyamuk baru membawa penyakit baru, tapi rupanya tidak. Nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan Dr. Rahmat Dapari, pakar perubatan kesihatan awam, sektor penyakit bawaan vektor, bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar doktor? Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ni doktor berwolbachia ni dah sebut pun kita tak tahu. Mungkin doktor boleh berikan penerangan berkenaan dengan apa ni sebenarnya wolbachia ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdahulu saya nak ucapkan terima kasih dahulu kepada Selamat Pagi Malaysia kerana memberi ruang dan peluang kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjelaskan dan juga berkongsi informasi berkaitan nyamuk Aedes berwolbachia. Jadi apakah nyamuk Aedes berwolbachia ni? Dia bukan spesies baru, tapi dia adalah nyamuk Aedes yang sedia ada di lapangan ni. Cuma bezanya kita injek, maksudnya kita tambahkan bakteria wolbachia ni ke dalam nyamuk Aedes. Maksudnya beza dia adalah nyamuk Aedes yang sama, cuma satu ni ada wolbachia dan satu lagi tiada. Maksudnya wolbachia itu adalah sejenis bakteria? Ya, sejenis bakteria. Okey. Jadi kenapa kita hendak berikan ataupun suntik nyamuk-nyamuk Aedes ini dengan bakteria wolbachia? Okey. Pertama, melihat kepada statistik kematian di dunia, kita lihat kalau singa tu dia cuma bunuh dalam 10 ataupun 100 orang saja manusia di dunia. Kalau kita lihat daripada segi ikan jerung yang kita takut kalau kita mandi kat laut tu, ada 10 kematian saja setahun disebabkan oleh ikan jerung. Tapi nyamuk ni membunuh lebih daripada 725,000. Wow. Setahun. Kalah singa, kalah jerung. Kalah singa, semua kalah. Tapi perasaan kita bila digigit nyamuk adakah sama bila lihat jerung? Tak sama. Okey, itu satu. Yang keduanya kita melihat kepada masalah tempatan, maksudnya di Malaysia sendiri. Kita melihat kematian kita meningkat sudah ada 64 kematian sehingga minggu ini, dan kalau kita tengok daripada jenis kes pula sudah ada 39,800 kes. Baru 15 minggu, iaitu baru sampai kita kira sampai 13 April baru lagi dah ada. Kalau berbanding dengan tahun lepas kita cuma ada 80,000 untuk setahun. Tapi kali ini kita dah ada 40,000 dalam tempoh 3 bulan lebih sikit saja. Jadi maksudnya ada peningkatan yang banyak. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia melihat kita perlu satu kaedah baru untuk melawan Aedes. Jadi daripada dulu kita melawan dengan menggunakan fogging, kita buat semburan, kita memusnahkan pembayakan. Tapi sekarang ni ada kaedah baru. Kita gunakan nyamuk Aedes tersebut untuk melawan denggi. Okay. Jadi kenapa kita nak masukkan wolbachia ni dalam nyamuk Aedes? Yang pertamanya, nyamuk Aedes ni apabila dia ada wolbachia dalam badan nyamuk Aedes ini, dia akan ada dua perkara yang akan berlaku. Yang pertamanya dia akan bersaing dengan virus tersebut. Jadi kita buat satu cerita hari ni. Sekarang ni kalau saya ada penyakit denggi dan dalam badan saya sekarang ni sudah ada virus. Jadi bila ada seekor nyamuk yang belum lagi ada virus menggigit saya, semasa gigitan kepada saya ni dia akan mengambil virus denggi tersebut. Tujuan asal nyamuk nak gigit ni adalah untuk nak dapatkan darah, untuk dia membiak. Jadi bila dia hisap darah, dia ambil sekali virus tersebut, dan bila menggigit mangsa kedua, dia akan memindahkan virus tersebut kepada mangsa yang kedua. Tetapi apabila kita masukkan wolbachia ni ada dalam nyamuk Aedes tersebut, apa yang berlaku masa nyamuk ni gigit kepada saya, apabila virus tersebut dah ada dalam nyamuk, virus tersebut tidak boleh membiak. Dia tidak boleh membiak. Jadi virus tu dalam keadaan yang sangat rendah. Jadi apabila menggigit mangsa kedua, dia tidak berupaya untuk memindahkan penyakit kepada mangsa kedua. Jadi ini langkah yang kita melihat kepada kenapa keperluannya kita nak mengambil langkah wolbachia dalam kaedah pengawalan pada masa ini. Dan seolah-olah kita memberi imunisasi kepada nyamuk itu. Ya, sebab apa? Bila nyamuk ni, bila dah ada virus ni, satu dia akan bersaing supaya virus tak boleh
tak boleh membuat salinan, maksudnya dia tidak boleh membiak. Okey. Yang keduanya, dia akan meningkatkan imuniti. Maksudnya nyamuk ni dia lebih kebal kepada virus. Virus ni tak boleh membiak. Jadi seperti kalau nak kata tadi seperti macam memberi vaksin dia seolah-olah tindakan kesan kepada tindakan yang tadi tu seolah-olahnya sebegitu. Okey. Mungkin doktor boleh kongsikan bagaimana cara kita nak macam tadi kaedah suntikan injection. Mungkin boleh terangkan proses itu? Okey, sebenarnya apa yang kita buat adalah bakteria ni kita inject ataupun suntik kepada nyamuk Aedes ni adalah di dalam makmal. Bukannya kita pergi ke lapangan tangkap nyamuk lepas tu kita inject satu-satu tak menang tangan kalau kita buat macam tu Apa yang kita boleh buat adalah kita ambil Wolbachia ni dan kita buat satu suntikan sebenarnya bakteria kalau kita tengok gambar ni bakteria tu adalah yang bulatan dalam sel. Okey. Jadi Wolbachia ni sebenarnya dia ada 4 keadaan. Yang pertamanya dia adalah semula jadi. 60 hingga 70% Wolbachia ni memang dah ada dalam serangga. Jadi kita tak perlu takut sebab apa? Kita bukannya buat bakteria baru. Bakteria ni dah kita jumpa daripada tahun 1924. Dah 80 tahun lebih dah. Dia dah ada dah. Okey. Yang keduanya dia adalah hanya boleh tinggal dalam sel saja. Dia tak boleh tinggal di luar, di persekitaran, dia tak boleh tinggal. Yang ketiganya, dia tidak boleh berpindah antara serangga kepada serangga lain. Contohnya dia kupu-kupu nak pindah kepada jenis-jenis belalang ke apa ke, dia tak boleh pindah macam tu. Jadinya kita terpaksa buat suntikan. Jadi apa yang kita buat adalah di dalam makmal kita buat satu suntikan halus di telur nyamuk. Dekat telur nyamuk. Tapi dalam proses ni bukan proses yang mudah. Ada yang kita inject dia gagal, maksudnya dia tidak boleh menetas. Ada yang masa kita buat injection dia rosak. Tapi ada yang kita inject berjaya. Yang berjaya inilah yang akan menetas, menghasilkan nyamuk Aedes yang ada Wolbachia. Dan kemudian kita akan ternak. Kita akan hasilkan bila nyamuk ni bila dia menetas, dia akan menghasilkan lebih banyak lagi nyamuk yang ada Wolbachia. Jadi dia akan membiak dan prosesnya ialah nyamuk yang sudah ada Wolbachia. Jadi bila dah ada nyamuk yang Wolbachia ni, kita akan lepaskan di lokaliti yang kita nak buat kajian. Jadi kejayaannya setakat ini, kita telah lihat satu graf yang menunjukkan kejayaan. Tetapi tadi apabila kita mengkaji faktor jumlah kematian dan sebagainya masih lagi agak tinggi. Jadi kejayaan itu belum macam mana? Ya, macam tadi graf tadi itu adalah pencapaian di Malaysia. Namun untuk Wolbachia ni buat masa sehingga sekarang ni dia adalah dalam fasa kajian. Maksudnya kita telah lepaskan nyamuk Wolbachia ni daripada bulan 3 tahun 2017. Itu kali pertama kita lepaskan bulan 3 tahun 2017. Maksudnya dah lebih 2 tahun di lokaliti. Dan lokaliti ini kita dah tak banyak, cuma ada 7 lokaliti saja yang kita buat kajian. Selain daripada tu kita ada juga lokaliti yang di mana kita adalah kawasan kawalan. Maksudnya kita tak ada lepaskan nyamuk ada Wolbachia ni, tapi kita buat kawalan seperti biasa. Dan satu lagi ni kawasan ni kawalan macam biasa, tambah dengan nyamuk ada Wolbachia. Jadi selepas kita tempoh dia 2 tahun ataupun selepas 18 bulan kita buat kajian. Kita lihat kawasan yang ada Wolbachia ni sebelum dan selepas dia punya kes tu berbeza dengan kawalan. Kalau di kawalan kes dia sebelum macam ini. Tapi kalau selepas pun macam ni. Maksudnya masa tu berlaku peningkatan. Peningkatan sehingga 40%. Kalau kita lihat ada setengah-setengah kawasan tu meningkat sampai 40 hingga 50%. Jadi kita lihat kalau yang biasa tu dia boleh meningkat. Tapi dengan kawasan yang ada Wolbachia ni kita dapati masa sebelum kita lepaskan tingginya macam ni. Tapi dia selepas kita lepaskan dalam tempoh yang kita tetapkan, dia turun 50 hingga 80% kes. Jadi apa yang terjadi dengan penduduk? Penduduk rasa seronok, sangat happy. Pasal apa? Mereka tinggal bersama dengan nyamuk yang ada kurang bahaya. Maksudnya Wolbachia ni dia kurang bahaya. Doktor. Kalau saya tepuk bunuh nyamuk, biasanya bila kita tengok nyamuk Aedes tu dia ada jalur-jalur belang-belang di kakinya. Kalau nyamuk Wolbachia ni saya boleh kenal ke tak? Okey.
Macam tadi yang saya jelaskan tadi tu, kita nyamuk adalah nyamuk yang sama. Okey. Aedes. Kalau yang lebih tepatnya kita memilih nyamuk Aedes aegypti. Yang mana dia tinggal dengan kita lah. Dengan satu lagi spesies ada Albopictus. Pun sama daripada segi luaran tu, mata kasarnya lebih kurang sama, susah kita nak tu, melainkan kalau kita dapat gunakan tar, kita dapat bezakan spesies. Tapi bakteria ni yang tinggal dalam, yang kita masukkan dalam nyamuk ni, dia tiada perbezaan. Tiada perbezaan. Maksudnya secara mata kasar ataupun kita gunakan kantar pembesar pun kita tak dapat bezakan. Dan sekiranya dia menetas kita lepaskan telur di kawasan telur nyamuk Aedes yang ada Wolbachia, kita lepaskan di kawasan lokaliti tersebut, kawasan tu, bila dia menetas, kita beranggapan dia akan hidup ataupun dia punya perangai sikap dia adalah sama macam nyamuk liar. Jadi kita tak boleh bezakan. Macam mana yang kita buat adalah kita tangkap dan kita hantar ke makmal, kita buat ujian tertentu, baru kita tahu okey, nyamuk yang ni kebanyakannya ada Wolbachia. Dia macam tu. Baik, doktor, tadi untuk peringkat dilepaskan di lapangan. Pemilihan lapangan tu bagaimana? Ada di kawasan lapangan yang berisiko tinggi denggi ke ataupun di semua tempat? Bagaimana? Dia ada perbezaan sedikit konsep kajian dan juga laksana secara operasi. Apa yang kita sekarang ni seperti yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada 2 April semasa jawatankuasa peringkat kebangsaan mengenai denggi. Kita memang nak laksanakan secara operasi pelepasan nyamuk berwolbachia ni di 10 lokaliti. Jadi kita ada satu lagi jawatan kuasa Technical Wolbachia Peringkat Kebangsaan. Yang ini kita punya jawatan kuasa ni ada semua pakar-pakar daripada pakar-pakar kesihatan awam dan juga pakar-pakar daripada hospital semua, dan termasuk juga pakar-pakar penyelidik pun ada dalam tu, dan juga pelaksana. Yang utamanya pelaksana. Kita telah membuat pemilihan di kawasan yang berisiko tinggi. Sebagai contoh, kalau kita tengok statistik di Petaling, dia menyumbangkan pada tahun lepas, Petaling saja menyumbangkan 20% kes di Malaysia. Diikuti kawasan Klang, bandar. lepas tu Gombak. Jadi kalau saya cantumkan, sebenarnya untuk Selangor dia menyumbangkan kepada lebih daripada 55% kes di Malaysia. Jadi kalau satu lagi adalah kadar insiden, maksudnya kadar berapa risiko saya kalau saya tinggal di Selangor. Daripada 1,000 penduduk yang duduk kat Selangor tu, 8 orang akan kena denggi pada tahun lepas. Yang tu yang kita dapat tangkap, maksudnya dia datang dengan sakit. Ada yang juga yang tak datang, ada juga yang tak ada simptom. Jadi yang tu 8 orang. Jadi pemilihan kita adalah di kawasan ini. Itu sebab kita akan laksanakan di Petaling. Lepas tu kita akan expand kepada Selangor, Kuala Lumpur dan seterusnya di negeri lain. Banyak lagi soalan yang ingin saya tanyakan kepada doktor, tapi kita kesuntukan masa. Mungkin kita boleh akhiri dengan pertanyaan, adakah bakteria ini mempunyai kesan yang buruk kepada kita apabila nyamuk itu menggigit kita? Penonton di rumah tidak perlu risau kepada Wolbachia ini, kerana yang pertama tadi saya dah sebut adalah 60-70% serangga yang ada, termasuk serangga buah, kupu-kupu ke belalang ke apa ke, memang telah ada Wolbachia. Dan nyamuk yang ada sebelum ni, nyamuk Albopictus yang Aedes tadi tu pun ada Wolbachia juga. Jadi kita kata benda ni bukan yang kita buat. Nyamuk bakteria semula jadi. Cuma kita masukkan bakteria ni kepada Aedes aegypti. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami dalam Siaran Selamat Pagi Malaysia. Banyak yang kita dapat pagi ini yang berita gembira lah rasanya. Tapi ada satu lagi yang utama. Apa pun aktiviti kita buat ni, source reduction, iaitu pemusnahan tempat pembiakan ataupun kita kena hapuskan tempat pembiakan tu masih nombor 1. Itu yang terbaik. Dia tak boleh tinggalkan yang tu. Nombor 1. Kalau tak nanti yang Wolbachia tu pun boleh gagal. Baik. Terima kasih doktor. Yang paling utama. Terima kasih Dr. Rahmat Dapari untuk penjelasan mengenai nyamuk Aedes berwolbachia. Kita tahu sikit lah. Baik, selepas ini kita nak saksikan